Sebab kau dapat menolong orang yang susah, kau dapat menutup tubuh yang telanjang, engkau dapat mengisi perut yang kosong. Lalu mereka mengangkat tangan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kamu kebaikan, keberkatan. Dan sekiranya engkau miskin, gembirakan hatimu, engkau terlepas daripada penyakit yang menimpa orang kaya, iaitu penyakit kesombongan. Maknanya apa? Dua keadaan ini orang beriman sentiasa untung. Cuma nak letak diri kita dalam keadaan kita dalam keadaan beriman, kita dalam kita kaya kita beriman, kita miskin beriman, kita sakit beriman. Nabi Ayub, kita jadi apa? Raja, kita beriman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kita miskin, Nabi Muhammad, Nabi Isa beriman. Apapun keadaan, itulah latar belakang kehidupan manusia yang berbeza. Hakikat dia, platform dia, inilah dia, hati kita. Maka itulah dia iri. Yang kedua, tamak. Dia tidak lagi mampu melihat. Kenapa? Tamak sudah masuk dalam hatinya. Ketika itu syaitan memperoleh kesempatan. Mazibani ja'i'ani ursila fi ghanami bi'afsada laha min hirsil mar'i al-mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah gerombolan domba ataupun kambing tidak lebih merosak dibanding ketamakan seseorang pada harta dan kemuliaannya untuk dirinya. Ada satu kisah nama dia Iblis yang Tasir. Iblis yang Tasir. Apa dia? Iblis benar. Ada seorang abid, dia kuat sembahyang. Jadi ada sebatang pokok kat kampung dia. Orang sembah pokok. Jadi dia ni datang bawa kapak, dia nak tabang pokok tu sebab orang syirik pada Allah. Maka Iblis nak halang, dia lawan Iblis, Iblis kalah. Tapi Iblis tahu dia ni kalah dengan strategi. Dia kata, kalau kau lepaskan aku, aku beri kau satu hari 1 dinar emas di bawah bantal. Maka setiap hari dia angkat, orang pagi dia buka dia punya bantal, bawah dia ada 1 dinar emas. Setiap hari dia kumpul, sampai satu hari tak ada dinar emas. Dia pun cari, dia bawa kapak nak tebang balik pokok tu. Dia lawan dengan Iblis, kali ini dia kalah. Kenapa dia kalah? Yang pertama, dia nak tebangkan pokok kerana nak menghalang orang agar jangan menyekutukan Allah. Niat dia betul. Kali kedua, dia nak tebang pokok kerana emas tu Iblis tak beri. Iblis tak beri emas, niat dia tak betul. Kerana ketamakan ini, niat sudah berubah, maka lebih fasad daripada segala-galanya. Dan pintu syaitan lain yang berbahaya kenyang. Lantaran makan meskipun barang tersebut halal dan bersih, sebab kenyang mampu menguatkan syahwat, sedangkan syahwat adalah senjata syaitan. Apa yang kelima? Kenyang. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati dipanggil apa? Syarul ta'am. Dalam bab syarul ta'am, bahaya loba pada makanan. Makan tak salah, yang salah loba, tamak dalam makanan, berlebih-lebih dalam makanan. Sebab tu cara para wali Allah, salafus salih, cara makan dia tu ada kadar-kadar dia. Nabi, cara makan Nabi tu kadang-kadang rumah Nabi sampai 3 hari. Sampai 3 hari tak berasak. Maksudnya tak masak, maksudnya tak ada makanan. Miskin je Nabi kita dah, tak ada makanan. Kita kalau 3 hari tak berasak rumah, maknanya kita makan kat luar lah. Betul? Kita makan dekat dekat macam-macam tempat lah. Lepas tu permainan orang kaya dahsyat-dahsyat. Makan dia boleh takut. Makan dia takut. Seketul kecil je stick tu dia RM1,000. Kita nak makan tak lalu sebab apa? Mahal sangat. Tak pernah makan macam tu, tapi bagi dia biasa. Tapi bagi kita, duit ini banyak benda lain kita boleh manfaatkan. Bandingkan orang-orang yang susah. Tapi nak cerita, loba pada makan ini membawa kepada penyakit lain. Sebab itu kata Luqman Al-Hakim, Luqman ni hitam legam. Kalau hitam legam pula, hitam materi tu. Kalau kita tengok surah Muhammad, faham Nabi Muhammad tu Rasul. Surah Nuh, faham Nabi Nuh Rasul. Surah Ibrahim, faham Nabi Allah Ibrahim Rasul. Surah Hud, faham Nabi Hud itu Rasul. Tiba-tiba ada satu surah nama dia Surah Luqman. Dalam tafsir At-Tabari, An-Nasafi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan oleh Mujahid, antaranya
makana nabiyyan walakin rajulan salihan. Dan tidaklah dia itu nabi, tetapi dia hanyalah seorang laki-laki yang saleh. Kenapa namanya dimasukkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai satu surah daripada 114 surah? Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Karena Allah berikan Luqman hikmah. Masuk hikmah kat sini, kata-katanya kan, perkataannya, perbuatannya selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Luqman ni hebat kata-katanya. Luqman kata apa tuan-tuan? Dia kata, ya bunai, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idah, sekiranya penuh perut, namatil fitrah, minda kita akan tidur. Wa kharasatil hikmah, kebijaksanaan akan jadi bisu. Wa namat wa qa'adat kullu 'abda min al-ibadah, dan seluruh anggota ni akan duduk malas untuk beribadah. Sebab itu antara sebab kita boleh bangun malam, tidur dalam keadaan perut yang ringan. Betul tak? Perut yang berat ini payah nak proses, tak siap lagi makanan. Sebab tu makannya yang baik, makan petang-petang lah, sebelum maghrib balik. Tapi kita macam mana? Kita kuliah dah pagi ada program lagi, waktu ustaz orang bagi makan lepas pukul 12. Tu yang ustaz pada besar-besar dah mati cepat. Perut ni pun boroi-boroi. Tuan-tuan, Saudara Ali perut dia boroi sikit. Kalau boroi-boroi tu Saudara Ali tu. Nak ceritanya apa? Proses yang lambat menyebabkan badan itu dalam keadaan yang cukup payah untuk bangun, tidak berat, tidak ringan untuk bangun tiap pada waktu yang susah untuk bangun. Kerana apa dia? Pemakanan. Pemakanan. Sebab itu penting benda ni. Kan? Makan. Dan Nabi dalam keadaan Nabi kita yang mulia itu kadang-kadang makannya tak terurus. Makannya berhari-hari tak makan. Sahabat dalam satu peperangan apa dia? Khandaq Ahzab. Kali-kali minta Sayyidina Umar cakap kat Nabi, beritahu kat kami ni tak makan dah berapa hari dah. Kan? Dah ikat batu perut, semua ikat batu sebiji. Pergilah wahai Umar, sebab kau Pak Mentua Nabi, kau senang cakap dengan Nabi, kami malu. Dan Umar ketika berjalan nak bercakap dengan Nabi, sahabat-sahabat tak ada makanan. Ketika sedang menggali parit, terbuka baju Nabi, ternampak Nabi ikat perut dia lebih banyak batu daripada sahabat-sahabat. Maka Umar tak jadi nak bertanya. Malu Umar kepada Rasulullah SAW. Dan pernah satu hari Nabi berpuasa dalam musim panas yang sangat panas. Dalam keadaan Nabi berpuasa, Nabi hanya buka dan sahur dengan air sejuk saja selama 3 hari. 3 hari. Hari ketiga Nabi kata, wahai Aisyah, masuk ke dapur cari kalau ada makanan. Sebenarnya Nabi tahu ke dapur tak ada makanan, tapi dia suruh Siti Aisyah cari. Buka-buka ada sedikit amal yang sudah kering. Nabi balah 2, bagi 2, separuh dia ambil, separuh Siti Aisyah ambil. Dia tengok isteri dia makan. Amal kecil macam ni tuan-tuan, ke amal besar macam ni? Kecil ya. Lalu Siti Aisyah lepas dia makan, dia kata, wahai Rasulullah, aku masih lapar lagi. Nabi belah lagi bahagian dia bagi kepada Siti Aisyah. Nabi jalan tu, kata Sayyidina Umar, aku lihat Nabi berjalan seolah-olah nak rebah, kerana menahan kelaparan yang sangat lapar. Lalu dia mengangkat tangan. Nabi mengangkat tangan, ya Allah, inikah yang kau berikan pada hamba. Turun malaikat tuan-tuan. Turun malaikat. Malaikat kata apa? Aku mendengar rintihanmu wahai Muhammad, ya kasih Allah. Kalau kau nak aku tukar bukit-bukit ni jadi emas, aku tukar sekarang. Nasib baik Nabi yang di offer ya. Kalau kita ayam ni kau tukar ni emas, ni emas, semua emas. Nasib baik Nabi yang ditanya. Apa yang Rasulullah ya Rasul? Apa yang Rasulullah? Dia kata, wahai malaikat Allah, bukan itu yang aku mahukan. Cukuplah sehari aku boleh makan, sehari aku berlapar. Di hari aku boleh makan, aku bersyukur di atas nikmat-Mu ya Allah. Di hari aku berlapar, aku bersabar di atas pujian-Mu. Ini Nabi yang kita kasih. Ini cara dia. Cara dia. Sebab itulah nilai yang masuk, kerana makanan itu tadi. Loba kepada makanan membawa kepada pintu-pintu yang lain, kepada syahwat. Nak rasa yang sedap, makanan yang bagus, duit. Bila duit beri keutamaan, dia tak kira. Yakti ala nas si zaman
ma yubali min aina asab al-mal min halal am haram. Sampai tu masa kata Nabi, orang tidak pedulikan lagi daripada mana dapat harta halal ataupun haram, membunuh lalu melintang di sapu habis. Ketika itu tidak nilai agama lagi. Kan sebab Nabi kata himmatuhum butunuhum. Mereka hanya memikirkan perut mereka saja. Itu syaitan yang berbahaya lain ialah tergesa-gesa. Tadi dah 5 kan yang dikenal. Dan tidak yang tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minallahi ta'ala. Tergesa-gesa berasal daripada syaitan dan perlahan-lahan berhati-hati berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi dan daripada lafaz Al-Anas. Dan menurut hadis ini hadis yang hasan. Hadis yang hasan, hadis yang baiklah. Paling baik hadis sahih bahawa dia hasan. Antara sebabnya orang yang berawak kata ramai-ramai, tiba-tiba seorang tu kurang sikit ingatannya. Dia tidak dhabit, maksudnya ingatan kurang kuat sikit. Masuk kuat tu lain bukan kuat biasa, kuat macam kita. Ingatan yang kuat ni kuat sungguh. Macam Imam Bukhari ketika umur 20 tahun, dia sampai ke Baghdad. 10 orang test dia. Tok Syekh test dia sebab syarat untuk jadi perawi ataupun orang-orang yang merawikan hadis Nabi mestilah umurnya dah 40 tahun. Ilmunya banyak, lama belajar. Tiba-tiba sampai kat Baghdad, yang namanya Al-Bukhari itu 20 tahun. Maka 10 orang pun test dia. Tok Bukhari test dia. Dipanggil hadis yang maqlub, hadis yang terbalik-balikkan. Seorang bagi satu hadis 10 hadis. Ada hadis yang tak ada ditambah ataupun tak ada diadakan. Ada yang ada ditambah terbalik-terbalikkan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu kaza an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup 10. Jawab kata Imam Bukhari, tunggu aku dengar nombor 2 pula. Oh, nombor 2 bagi 10. Jawab nanti aku dengar nombor 3. Jawab nanti aku dengar nombor 4. Cukup yang ke-10, Imam Bukhari balik ke pertama. Yang hadis tadi kau cakap yang sebenarnya begini. Yang ni tak ada, yang ni kau tambah. Dia pergi nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai ke 10 balik. Digelarkan oleh mereka Anta al-an amirul mu'minin fil hadis. Kamu wahai Bukhari, kamu kami iktiraf sebagai khalifah amirul mu'minin kepada orang-orang perawi hadis. Ini ialah Imam Bukhari yang hebat. Sebab tu kitab Imam hadis yang 6 ni, yang terkenal 6 ni, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi, apa lagi? Abu Daud. 6 lah. 6 ni yang Arab seorang Abu Daud. Lain semua bukan Arab. Imam Bukhari Uzbekistan. Kubur dia dekat Samarkand, Uzbek. Imam Muslim area situ, Naisabur area situ. Termuz di mana Tirmizi juga daripada situ, Tajikistan, Uzbekistan, tapi bukan Kelantan kan. Jadi maknanya mereka ini bukan orang Arab. Kena faham Jangan sebut bila sebut ulama tadi dulu muka macam Usama bin Laden. Mereka ini bukan. Maknanya apa? Termasuk pintu syaitan yang berbahaya lainnya ialah yang ke-7, bakhil. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Barang siapa yang bakhil, sebenarnya dia bakhil untuk diri dia sendiri. Kita dah lama hidup, hari Jumaat pergi sembahyang. Tiap hari Jumaat kita sedekah RM1 saja. Itu pun RM1 dikenal-kenal. Dulu Ustaz, saya pernah infak kat Surau Al-Hidayah 10 tahun lepas RM1. 10 tahun lepas RM1, setahun RM10. Rugi kenapa? Fa'innama yabkhal an-nafsi. Barang siapa yang bakhil, dia bakhil untuk diri dia sendiri. Allah tidak berhajat pada harta yang kita infakkan. Kerana apa? Bila kita keluarkan, dia balik pada kita. Sebab tu bila ayah bakhil, anak bakhil, cucu bakhil, cicit pun haji bakhil. Bila musnah di dunia, harta yang banyak berimbun, Allah akan tanya balik, tengok yang bertimbun tu aku punya,
Yang dulu kau tak nak keluar infak tu kenapa? Sedangkan kalau kau infak, balik semula pahalanya kepada kamu. Allah tak berhajat kepada apa yang kita lakukan. Innallaha ghaniyyun hamidun. Allah sangat kaya lagi sangat terpuji. Kita beriman tak menambah keimanan dia, kita kufur tak mengurangkan kerajaan dan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bertambah untuk diri kita, amalan kita. Dan syaitan dia tak mahu kita menjadi orang yang pengurang. Sebab tu boros sifat negatif kan. Macam mana kita jadi boros tu positif? Kita boros pada tempat dia. Dalam bab bersedekah kena boros. Tak semua orang boleh buat macam Sayyidina Abu Bakar. Tak semua orang boleh infak macam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni sahabat Nabi, kaya raya, berniaga dia di Syam. Kuda dia, unta dia yang pertama dekat Madinah, yang belakang tu kat Syam lagi. Kayanya Abdurrahman bin Auf. Dah lah kaya, pemurah pula. Apa kita dia? Hebat. Dia buat apa malam-malam? Ketuk pintu peniaga-peniaga Madinah. Tak. Assalamualaikum. Buka. Aku salam Abdurrahman bin Auf. Dia tanya yang peniaga, hari ni macam mana niaga? Untung? Alhamdulillah. Berapa hutang kamu? 10 orang. Berapa hutang? Sekian. Abdurrahman bin Auf bayar. Jangan kamu sebut Abdurrahman bin Auf yang bayar. Pergi pula peniaga sebelah, pergi pula sebelah. Tengok, subhanallah, bukan jalan-jalan manusia. Kan? Sebab tu dalam kata infak ini, dia ini dibatkan dengan sifat orang beriman. Orang beriman ini ada yang bakhil, tetapi sifat bakhil itu sifat yang tercela. Kurang dia punya kesempurnaan keimanan. Kerana sifat orang yang diampunkan oleh Allah antaranya alladzina, orang-orang yang infakkan dari diri dia kepada jalan Allah fisarra wa dharra, perkara senang ataupun susah, sehingga dalam hati tidak ada lagi dunia dan hanya kepada Allah Subhanahu